murid-murid telah bersedia untuk belajar bersama dengan Cikgu Ji hari ini? Baiklah, jika telah bersedia, jom kita belajar. Murid-murid, tema hari ini ialah kekeluargaan, topik hobi keluarga, aspek mendengar dan bertutur. Baiklah, objektif pembelajaran kita hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid boleh menulis 5 daripada 7 ayat menggunakan kata nama am dengan baik. Seterusnya, aktiviti kita pada hari ini ialah murid. Pertama, murid dibimbing memahami kata nama am. Aktiviti kita yang kedua, murid membaca petikan dan mengenal pasti kata nama am dalam gambar. Kita merujuk buku teks jilid 1 muka surat 7. Aktiviti kita yang ketiga, murid mengisi tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai. Kita merujuk buku aktiviti jilid 1 muka surat 6. Dan aktiviti kita yang terakhir ya murid-murid, murid dibimbing membina ayat menggunakan kata nama am yang terdapat dalam teks, iaitu adik, kek, bunga, hadiah, kucing, arnab dan anak. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Murid dibimbing memahami kata nama am. Baiklah, kata nama am. Kata nama am merujuk kepada benda, manusia, tempat dan haiwan secara umum. Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. Contoh, Aina sedang menjinakkan seekor kuda. Kuda ini ialah kata nama am merujuk kepada haiwan. Baiklah, pada akhir ayat kita dapati kuda ini huruf pertamanya ditulis dengan huruf kecil. Tapi jika kata nama am kuda ini kita tulis di permulaan ayat, pada awal ayat, K ini mestilah huruf besar. Ingat tu murid-murid, jangan buat silap lagi Kuda itu sangat garang. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh kata nama am merujuk benda. Contohnya pasir, radio, rumah, kereta, pen, buku, apa lagi ni? Beg, pensel, kerusi, meja. Itu kata nama am yang merujuk kepada benda. Baiklah, kita lihat kata nama am yang merujukkan kepada haiwan. Contoh, ayam, gajah, harimau, kuda, anjing, ikan, lagi apa boleh? Rama, lagi apa? Kura-kura, banyak lagi. Baiklah, kemudian kita lihat kata nama am merujuk kepada manusia. Contoh, ayah, perempuan, kerani, guru, askar, doktor, lagi apa? Nenek, ibu, kakak, abang. Itu kata nama am yang merujuk kepada manusia. Seterusnya, kata nama am merujuk kepada tempat. Contoh, pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri, lagi apa? Dewan, lagi rumah. Itu merujuk kepada tempat. Baiklah, seterusnya murid-murid, kita mulakan aktiviti, iaitu aktiviti kedua, murid membaca petikan. Kita rujuk buku aktiviti jilid 1 muka surat 7. Ayo, sebelum kita baca, kita lihat dulu gambar. Tajuknya hobi keluarga. Hana dan kawannya berada di ruang tamu rumah Hana. Jadi kita baca dialog apa agaknya yang dikatakan oleh kawan Hana ni. Okey. Cantiknya. Siapakah yang mengambil semua gambar ini, Hana? Kawan dia tanya. Hana jawab apa? Oh, gambar-gambar ini diambil oleh ayah saya. Hobi beliau mengambil gambar. Hobi ahli keluarga saya yang lain, kita tengok.
hobi ahli keluarga Hana yang lain. Hobi ahli keluarga saya yang lain, kita lihat gambar pertama. Ini ialah siapa murid-murid? Ini ialah adik Hana. Kita lihat apa hobi adik Hana. Hobi adik Hana ialah melukis. Jadi hobi ahli keluarga saya yang lain, adik saya suka melukis. Okay, kita tengok yang kedua. Ini ialah Mak Hana. Hobi Mak Hana ialah menanam pokok. Ya. Seterusnya, ini siapa murid-murid? Apa hobi? Ini hobi siapa ni? Hobi adik, ni kakak Hana. Ini ialah kakak Hana. Hobi kakak Hana ialah membaca novel. Seterusnya kita lihat, ini hobi Hana. Hana hobinya menggesek biola. Baiklah, dan gambar yang terakhir, ini ialah siapa? Ini ialah Abang Hana. Hobi Abang Hana bermain papan selaju. Itu dia murid-murid. Hana menceritakan hobi ahli keluarganya. Okay, seterusnya kita lengkapkan. Catat ini dia murid-murid. Hobi ahli keluarga Hana. Saya mahir menggesek biola. Ini ialah Hana. Dan yang kedua, abang saya suka bermain papan selaju. Ini ialah kakak Hana. Kakak saya tadi kita dah bincang, gemar membaca novel. Ini ibu Hana. Ibu saya minat bercucuk tanam. Ibu dia minat bercucuk tanam ataupun menanam pokok. Dan ini akhir sekali adik saya. Kita dah bincang tadi, gambar dalam gambar, adik saya suka melukis. Baiklah murid-murid, ini dia Hana menceritakan tentang hobi ahli keluarganya. Baiklah, seterusnya kita dah baca dan kita dah bincang. Kita mengenal pasti kata nama am dalam gambar. Dalam gambar tadi tu murid-murid ada kata nama am. Jadi kita kenal pasti kata nama am yang terdapat dalam gambar tadi. Okay, kita tengok kata nama am bagi benda. Ada tadi banyak benda. Gambar, biola, papan selaju, meja. Murid-murid nampak meja tadi? Meja. Kemudian ada atas meja tu ada apa? Pasu bunga. Kemudian kawan Hana pakai apa? Cermin mata. Kemudian baju dan tudung. Ini ialah kata nama am merujuk kepada benda yang terdapat dalam gambar. Okay, kita tengok manusia pula. Manusia keluarga. Kata nama am bagi manusia yang terdapat dalam petikan dan gambar tadi ialah keluarga. Kemudian ayah, ibu, abang, kakak, adik. Haiwan, ada tak haiwan dalam gambar tadi? Ada Tempat, ada tadi tempatnya di ruang tamu. Okey murid-murid, seterusnya. Info bahasa. Info daripada gambar info. Tentu murid-murid tanya, papan selaju tu apa? Papan selaju ialah sejenis papan yang mempunyai 4 roda. Ini roda 1, 2, 3, 4. Yang berwarna hijau ini ialah roda. Ada 4 roda. Papan ini digerakkan dengan menggunakan sebelah kaki. Masa kita nak mula menggerakkan papan selaju tu, kita menggunakan sebelah kaki. Manakala kaki yang sebelah lagi di atas papan. Pengguna boleh meletakkan kedua-dua belah kaki di atasnya apabila papan ini meluncur di atas permukaan jalan yang rata. Kita tengok dalam video ini, apabila papan itu telah digerakkan, kedua kaki berada di atas papan dan meluncurlah papan selaju itu di atas permukaan jalan yang rata. Murid-murid yang berminat untuk bermain papan selaju ini mestilah di bawah penguasaan ibu ayah. Murid-murid kena berhati-hati ya murid-murid ketika bermain papan selaju ini. Baiklah, seterusnya
Aktiviti kita seterusnya ialah murid mengisi tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai. Murid boleh rujuk buku aktiviti jilid 1 muka surat 6. Baiklah, kata nama am yang terdapat di dalam kotak ini ialah bunga, kain, nama, kasih, tangan, bandar. Baiklah, kita nombor 1 telah diberikan jawapan. Dahlia dan adik-beradiknya membeli alat-alat untuk membuat kain rentang di bandar. Di bandar. Bandar ni ialah kata nama bagi tempat. Baiklah, cikgu beri masa untuk murid-murid menjawab soalan 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian kita bincang. Baiklah murid-murid, jom kita buat soalan nombor 2. Bersedia? Mereka hendak membuat tempat kosong rentang bersempena dengan hari Rabu. Apa tempat kosong ini? Bunga ke, kain ke, nama, kasih, tangan, bandar. Cuba beri jawapan. Bersedia? Maka mereka hendak membuat kain rentang bersempena dengan hari Rabu. Tahniah yang dapat menjawab dengan tepat. Kita tengok nombor 3. Dahlia dan kakaknya melukis gambar tempat kosong pada setiap penjuru kain. Gambar apa murid-murid? Okey, bersedia? Gambar bunga. Jadi, Dahlia dan kakaknya melukis gambar bunga pada setiap penjuru kain. Tanya yang dapat menjawab dengan tepat. Nombor 4. Abang pula menulis ucapan dan tempat kosong mereka pada kain itu. Ucapan dan nama. Abang pula menulis ucapan dan nama mereka pada kain itu. Tanya pada yang menjawab dengan tepat. Okey, kita teruskan soalan nombor 5. Akhir sekali mereka menekap tapak kosong mereka pada kain rentang itu. Tapak apa murid-murid? Ya, tapak tangan. Ni tapak tangan Akhir sekali mereka menekap tapak tangan mereka pada kain rentang. Okey, dan soalan terakhir nombor 6. Cantik sungguh kain rentang tanda tempat kosong Dahlia dan adik-beradiknya terhadap ayah. Tanda apa? Belum diisi ialah tanda kasih. Cantik sungguh kain rentang tanda kasih Dahlia dan adik-beradiknya terhadap ayah. Tahniah kepada murid-murid yang telah berjaya menjawab 5 soalan dengan tepat. Baiklah, kita teruskan aktiviti kita iaitu murid mengenal pasti kata nama am dalam gambar. Murid-murid boleh rujuk buku aktiviti jilid 1 muka surat 7. Ini ada 10 tempat kosong yang murid-murid kena kenal pasti. Nombor 1 bukan tingkat ni yang murid-murid di belakang tu. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, 8, 9 dan akhir sekali nombor 10. Murid tentu dapat jawab ni. Senang aja. Baiklah, bersedia? Cikgu Uji berikan jawapan. Kita bincang sama-sama. Nombor 1. Ni nombor 1 belakang ni apa murid? Murid-murid pandai. Nombor 1 ialah pokok. Kata nama am pokok. Kedua, 2 ekor burung. Kata nama am burung. Nombor 3. Ni apa nombor 3 ni? Tudung. Tudung. Okey, kata nama am bagi nombor 4. Abang pakai apa tu? Ya, topi. Pandai, topi. Nombor 5. Ni, nombor 5. Ya, pandai, jam. Nombor 5 ni jam. Kata nama am jam. Nombor 6. Jam. Nombor 6 ni ialah jam. Kata nama am jam. Nombor 7, senang aja ni. Gelas. Nombor 7 kata nama amnya ialah gelas. Nombor 8, ini kesukaan
9, kerusi. Kata nama am kerusi. Dan nombor 10, baju. Baiklah, kita sebut sama-sama kata nama am yang terdapat dalam gambar ni. 1, pokok. Nombor 2, burung. Nombor 3, tudung. Nombor 4, topi. Nombor 5, jam. Nombor 6, cap. Nombor 7, gelas. Nombor 8, kucing. Nombor 9, kerusi. Dan nombor 10, baju. Pandai. Tanya yang telah berjaya mengenal pasti 10 kata nama am yang terdapat dalam gambar. Baiklah, jangan lupa yang murid-murid Cikgu Ji dah terangkan tadi. Huruf tu huruf kecil. Tapi jika ditulis di permulaan ayat, kata nama am ini, huruf pertama ini mestilah ditulis dengan huruf besar. Ya, jangan buat silap lagi. Baiklah, seterusnya Cikgu Ji akan membimbing murid-murid membina ayat menggunakan kata nama am yang terdapat dalam teks. Kita belajar membina ayat, iaitu adik, kek, bunga, hadiah, kucing, arnab dan anak. Macam mana kita nak buat ayat tu ya murid-murid? Macam mana nak bina ayat? Okey, senang aja Cikgu Ji berikan teknik yang mudah membina ayat. Contohnya ada gambar ini. Kita lihat gambar ini bersama-sama. Kata nama am yang terdapat dalam gambar ini, kita tengok apa dia. Kita ambil gambar ini, contoh pertama ialah gambar kanak-kanak ini. Kita namakan kanak-kanak ini adik lah. Okay, kalau kita buat membina ayat yang murid-murid, kita mesti ada subjek, iaitu siapa atau apa. Siapa ni untuk orang, apa ni untuk benda. Tapi di sini membina ayat kata nama am yang terdapat dalam gambar. Kata nama am yang dibulatkan di sini yang akan kita Cikgu Ji beri contoh ialah adik. Adik ini kata nama am bagi manusia. Dan kalau kita membina ayat, mesti ada subjek, siapa ataupun apa-apa ini untuk benda. Contohnya pasu bunga, pinggan, sendok, sudip, periuk, itu ialah benda. Kemudian untuk benda apa? Benda. Tapi kalau siapa ni untuk manusia. Jadi kata nama am, Cikgu Ji beri contoh di sini. Nombor 1, Cikgu Ji nak buat adik ni. Kemudian mesti ada predikat, iaitu buat apa. Okey, dia ni buat apa? Ingat aja teknik ni, subjek dan predikat. Subjek ialah siapa atau apa, kata nama am. Hari ni kita belajar kata nama am, jadi kita hanya tumpukan pada kata nama am. Dan predikat dia buat apa. Okay. Contoh, siapa yang murid-murid? Adik. Kata nama am ni ialah adik. Adik buat apa, Dik? Adik tu sedang buat apa? Adik sedang menolong ibu membasuh pinggan. Tengok gambar. Kalau kita buat ayat, kita hanya tulis apa yang terdapat dalam gambar saja. Yang di luar gambar yang kita tak nampak, jangan kita tulis. Jadi dalam gambar ini, kata nama amnya ialah adik. Subjeknya ialah adik. Kata nama amnya siapa? Adik. Predikatnya buat apa? Sedang menolong ibu membasuh pinggan. Kan mudah tu? Jadi kata nama am saja. Jangan kita gunakan lain. Kita hanya kata nama am untuk dalam gambar ni ialah kita guna siapa? Adik. Adik sedang menolong ibu membasuh pinggan. Dalam gambar ini sebenarnya banyak kata nama am, tapi Cikgu Ji hanya ajar murid-murid kita bulatkan ni saja. Cikgu Ji tengok bulatkan ni, dia tu kata nama am yang menunjukkan pada adik. Okey, yang kedua, kita buat contoh yang kedua. Ini yang kedua. Ni siapa ni murid-murid? Siapa ni? Ini ialah ibu. Kita boleh ambil kata nama am dia ibu. Boleh kita juga ambil kata nama dia am dia emak. Boleh juga kita gunakan kata nama am dia apa? Kakak. Jadi di sini Cikgu Ji tulis ibu. Kata nama am siapa? Kata nama am dia ibu. Predikat. Buat apa? Dia buat apa ni? Ibu sedang buat apa ni? Sedang mengelap pinggan. Ini dia teknik mudah membina ayat. Nanti di sekolah, jika cikgu suruh murid-murid membina ayat, ingat teknik ini, iaitu subjek siapa atau apa, predikat buat apa, tulis berdasarkan gambar yang murid nak nampak. Okey, seterusnya faham ya murid-murid?
Okey, seterusnya. Okey, kita tengok ayat ini. Gambar ini ada 2 orang. Jadi kita apa? Adik. Adik buat apa? Predikatnya apa? Siapa? Adik. Predikatnya suka makan aiskrim. Jadi adik suka makan aiskrim. Okey, yang kedua, tengok video ini. Video itu ialah makan kek coklat. Siapa yang suka makan kek coklat? Tadi abang. Kalau kita tulis abang ini, kata nama abang ini di permulaan ayat A mesti huruf besar. Tapi kita nak bina ayat tentang kek. Jadi abang ni pun kata nama kek ini pun kata nama tapi kita tumpukan pada kek. Jadi abang suka makan kek coklat. Siapa sini suka makan kek coklat? Bagus tapi jangan makan manis banyak sangat. Okey, kita tengok nombor 3. Kakak. Ni gambar kat video kakak. K ni mesti ditulis dengan huruf besar. Kata nama kakak. Ya, kakak K di huruf pertama ni mesti ditulis dengan huruf besar pada awal ayat. Kakak menanam pokok bunga. Okey, seterusnya ayah. Ayah ialah kata nama Jadi A huruf besar. Ayah. Ayah membelikan ibu hadiah. Hadiah ini pun kata nama tapi ditulis di akhir ayat, jadi H-nya huruf kecil. Ayah membelikan ibu hadiah. Seterusnya kelima, kucing. Kata nama nya kucing, tapi kita letak di akhir ayat. Letak di awal pun boleh. Aina membela seekor kucing. Jadi Aina membela seekor kucing. Kucing ini kata nama kita tulis di akhir ayat, jadi K itu huruf kecil. Murid-murid, seterusnya keenam, Arnab. Arnab suka makan lobak. Arnab ini kata nama tapi ditulis di awal ayat, A itu huruf kecil. Jadi Arnab suka makan lobak. Tengok video tu. Sukanya Arnab makan lobak tu, ya murid-murid. Okey, yang ketujuh, anak. Okey, ibu ni pun kata nama anak ni pun kata nama tapi kita bina ayat anak. Jadi ibu membeli basikal untuk anaknya. Ini kata ibu ini kata nama jadi ditulis di awal ayat, ini huruf besar. Anak ini ialah kata nama ditulis dengan huruf kecil. Ini ditulis dengan huruf kecil, ya. Jadi ibu membeli basikal untuk anaknya. Jadi kita kalau buat ayat, bina ayat yang murid-murid, bina ayat berdasarkan gambar, dan kita guna tadi kotak yang cikgu dah jelaskan, itu subjek dan predikat. Okey, baiklah murid-murid, ada latihan Google Forms Cikgu Ji sediakan di bahagian description. Jadi murid-murid hanya klik link tersebut dan buatlah ada 10 soalan untuk memantapkan lagi penguasaan murid-murid tentang tajuk hari ini. Jangan tak buat, ya murid-murid, buat, dan Cikgu Ji boleh nampak nanti siapa yang buat dan yang tidak buat. Jadi klik link ini di bahagian description dan buatlah sebagai latih to be murid-murid untuk memantapkan lagi penguasaan murid tentang topik hari ini. Baiklah, Cikgu Ji nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada murid-murid tahun 2 yang telah belajar bersama dengan Cikgu Ji pada hari ini. Tahniah dan terima kasih. Jangan lupa buat latihan yang Cikgu Ji telah sediakan di bahagian description, dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.